Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6 Indrawati akan menyampaikan sebuah lagu yang bertajuk Gemuruh Jiwa. Semakin menurun, bila bergema
dipakai juga majlis nasi. Jadi nyanyi yang sangat manja melihat juri mengadili kepada program Suara Unity Keluarga Malaysia. Untuk kepada warna hadir. Okey, ini merupakan pakaian yang betul-betul asli. Memang tak jumpa dekat Semenanjung. Hanya ada dekat Sarawak. Okey, betul. Okey, di sananya ada alat untuk menyumpit. Kiranya ada di antara kita yang bising, dia akan sumpit. Okey. Laukah keramat itu bergema lagi, buat kesekian kalinya, walau hampir senja usianya, laukannya tetap sama, tetap bersemangat dan bersemangat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada para juri, guru-guru dan rakan sekalian. Saya Husna Haziq, rakan saya Hanis Nisa dan rakan pasukan Flying Jupiter dari Sekolah Kepasaan Bayan Lepas akan membentangkan hasil dan idea inovasi kami iaitu luncur dan lap yang digunakan untuk membersihkan meja dalam masa yang singkat. Untuk makluman para juri sekalian, waktu rehat sekolah kami dibahagikan kepada 2 sesi, iaitu pertama, waktu rehat tahap 1 dan waktu rehat tahap 2 yang melibatkan sekitar 400 orang murid setiap sesi. Namun begitu, selang masa yang begitu singkat semasa perubahan antara 2 sesi ini memerlukan kerja pembersihan meja yang pantas bagi memastikan murid-murid tahap 2 dapat menggunakan meja pada waktu rehat seterusnya. Inovasi inilah yang mampu mengatasi masalah ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, kaedah konvensional membersihkan meja menggunakan tangan dan kain pengelap kurang berkesan kerana mengambil masa yang lama, tuan-tuan. Tambahan pula, pihak kantin menghadapi masalah kekurangan pekerja sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita. Oleh itu, pasukan kami telah bergabung idea dan menghasilkan inovasi luncur dan lap, iaitu satu inovasi pengelap meja yang mampu membersihkan meja dalam masa yang singkat dapat menyahkan masalah ini. Luncur dan lap merupakan sebatang rod beroda dilengkapi kain dan pengelap yang boleh diluncur di atas meja. Sisa makanan dan tumpahan air dapat dibersihkan dan dibuang terus ke dalam tong sampah dengan pantas serta berkesan. Luncur dan lap dilengkapi dengan rod beroda yang diluncurkan di atas landasan dari satu hujung meja ke hujung meja lain dengan satu torakan saja. Satu pekerja saja sudah memadai untuk mengendalikan alat ini. Rod beroda juga boleh diselaraskan mengikut saiz meja. Luncur dan lap dilengkapi dengan corong pengumpul supaya sisa makanan dapat disalurkan terus ke dalam tong sampah. Pemasangan luncur dan lap pada meja kantin dicipta menggunakan bahan bermagnet agar mudah dipasang dan mempunyai ciri keselamatan. Tuan-tuan, cabaran utama kami dalam menghasilkan inovasi ini ialah mencari peralatan seperti magnet, pemegang landasan, roda beralur dan kain pengelap yang sesuai untuk menghasilkan reka bentuk yang selamat dan mesra pengguna. Tanpa melengahkan masa, rakan saya akan menunjukkan demonstrasi penggunaan luncur dan lap. Saksikanlah luncur dan lap. Pantas! Rumusannya, luncur dan lap merupakan satu idea inovasi alat pengelap yang berupaya membersihkan meja kantin dengan Pantas, mudah dan cekap. yang wajar diaplikasikan oleh semua pengusaha kantin. Sekian, Terima kasih. Pada hari ini kami memberikan hasil anggota kami iaitu hungry robot yang dibuat daripada bekas Pringles yang super cute. Dalam bagian tersebut, kami belajar membina bahasa aplikasi komputer dengan penggunaan coding software WISE. Tuan-tuan,
dengan susun. Ini adalah slide buat scrolling yang kami gunakan di dalam microcontroller Dora AR robot kami. Di sini, rakan saya, saudari Terry dan saudara Haziq akan menunjukkan demonstrasi Dora AR Hungry Robot Saksi dan Mampu. Misalnya, untuk menambahkan robot kami di masyarakat, kami akan berusaha untuk memastikan robot ini boleh bergerak, mengutip atau makan sampah supaya kita semua dapat hidup dalam persekitaran yang bersih dan aman. Selain itu, Dora AR Hungry Robot ini juga dapat digunakan dengan luas untuk sebenarnya yang lebih produktif. Akhir sekali, ribuan terima kasih kami ucapkan atas peluang yang diberikan oleh Tekno Motorola menyertai pertandingan ini dan berada dalam sesi bagian yang diadakan. Dora AR the best! Sekian, terima kasih. So kalau untuk masa depan fokus atau objektif robot ni apa untuk got very good synchronicity, your voice is very clear, it's very good, your trainers have done a very good work with teaching and all. My suggestion lah, pada saya bukan kita kalau masuk ke dalam ini, kalau ada tamu kita so other than that, I'm satisfied with the presentation. You see, what is the distance for ultrasound sensor? You guys have good knowledge, but keep expanding your knowledge lah. Okay, kita macam macam tu pun boleh pasal ultrasonic sensor ni. When dia ada disable dengan emitter tu kan, okay, macam mana kita nak macam dia tu pakai tuning semua tu kan, tambah baik lah kan. Very good. Project-based learning Bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah binti Yusof dari kelas 6 inovatif. Alhamdulillah, saya telah menyiapkan tugasan PBL Bahasa Melayu iaitu folio syair. Hari ini saya akan melidangkan syair yang bertajuk Bersatu Padu Teguh Tujuan Irama Yasin. Duhai rakan teman sejati, ayo dengarlah pesanan sakti. Jagalah adab budi pekerti, mari bersama mencurah bakti. Hendaklah ikhlas bersatu hati, bukan menghadap pulangan nanti. Bangsa yang kuat itu yang pasti, bersada dunia orang hormati. Marilah kita duduk berunding, lebih dan kurang jangan dibanding. Menang dan kalah bukan bertanding, mengantul langkah tangan berganding. Bersatu padu tiada pilihan, jika semua mahu bertahan. Jika degi bercetus pantahan, hubungan rapuh puncak kelemahan. Bersatu padu sahut seruan,
bersihkan minda tentu haluan. Negara bangsa teguh tujuan, Malaysia jaya jadi tumpuan. Maksud rangkap pertama ialah kita hendaklah memberitahu rakan-rakan supaya menjaga adab dengan berhina kaum. Maksud bagi rangkap kedua ialah kita hendaklah mengeratkan silaturahim antara pelbagai kaum atau bangsa. Maksud rangkap ketiga ialah kita hendaklah saling menyayangi antara sesama kaum. Maksud rangkap keempat ialah kita janganlah bergaduh dan tidak mencetus kesalahfahaman antara kaum. Maksud yang rangkap kelima ialah kita hendaklah menjadikan Malaysia sebagai tumpuan negara-negara lain. Tuntasnya, kita hendaklah saling menghormati antara pelbagai kaum dan bangsa untuk mengeratkan silaturahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Putri Murshidah binti Hassan dari kelas 6 inovatif. Hari ini saya akan membentangkan hasil folio syair saya dan saya akan mendendangkan syair yang bertajuk Syair Senoi Pra'a. Ini ialah hasil folio syair saya. Dalam folio syair ini terdapat isi kandungan, pengenalan syair Senoi Pra'a, maksud setiap rangkap syair, gambar bersyair dan penutup. Di dalam pengenalan ini terdapat definisi syair, peranan atau fungsi syair, bentuk syair dan jenis-jenis syair. Ini ialah syair Senoi Pra'a. Ini pula maksud setiap rangkap syair. Ini pula gambar saya bersyair ketika saya mendendangkan syair Senoi Pra'a. Dan akhir sekali ialah penutup. Sekarang saya ingin mendendangkan syair Senoi Pra'a. Marilah kawan kita dengarkan kisah teladan satu pasukan Senoi Pra'a nama diberikan, pertahankan negara elak dibinasakan. Maksud rangkap ini ialah pasukan tentera yang bersemangat juang mempertahankan kedaulatan negara kita. Sebelum merdeka telah ditubuhkan ilmu di hutan, bakat digunakan. Tangkas mereka musuh ditumpaskan, di dalam hutan mereka diharapkan. Maksud rangkap ini pula ialah pasukan tentera telah ditubuhkan sebelum merdeka lagi. Mereka adalah barisan hadapan negara, terutama ketika peperangan. Mereka mempunyai kemahiran dan teknik dalam peperangan, terutamanya di dalam hutan. Sentiasa tekun setiap masa demi negara, agama dan bangsa. Sempadan negara selamat sentiasa, penyeludup ditangkap tidak bersisa. Maksud rangkap ini ialah pasukan tentera sentiasa bertugas siang dan malam tidak kira di mana jua, terutamanya di sempadan negara demi mempertahankan negara tercinta. Berkorban hingga hujung nyawa, tanda mereka insan berwibawa. Terus berjasa tekad di jiwa, apabila gugur maruah dibawa. Maksud rangkap yang keempat ini ialah pasukan tentera sanggup berkorban untuk mempertahankan negara walaupun hingga ketitisan darah. Yang terakhir,
kerana sanggup berperang dalam medan peperangan. Sematkan di dada, sayangi negara, sikap integriti harus dipelihara. Inilah hasrat syair bersuara, hargailah pengorbanan setiap wira. Maksud rangkap terakhir ini ialah pengorbanan wira-wira negara perlu diberi penghormatan dan disanjung tinggi atas setiap jasa dan bakti mereka kepada agama, bangsa dan negara. Itu saja daripada saya, Puteri Musyidah binti Hassan daripada kelas 6 inovatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baki Batisha binti Mahfuzli dari kelas 6 inovatif. Hari ini saya akan menunjukkan hasil karya buku skrap saya dan juga saya akan mendendangkan syair yang bertajuk Bersatu Padu Teguh Tujuan. Ini adalah buku skrap saya yang telah saya siapkan. Saya akan mendendangkan syair dan akan memberitahu maksudnya. Duhai rakan taman sejati, ayo dengarlah pesan dan sakti. Jagalah adab budi pekerti, mari bersama mencurah bakti. Yang bermaksud kita perlu menabur bakti dan mendengar nasihat yang diberikan. Hendaklah ikhlas bersatu hati, bukan mengharap pulangan nanti. Bangsa yang kuat itu yang pasti, bersedia dunia orang hormati. Yang bermaksud kita hendaklah bersatu hati sesama bangsa, tapi bukan mengharapkan bangsa tetapi untuk mengupayakan jiwa bangsa supaya pesada dunia lebih dihormati. Marilah kita duduk berunding, lebih dan kurang jangan dibanding. Menang dan kalah bukan bertanding, mengatur langkah tangan berganding. Yang bermaksud kita hendaklah berbincang dengan baik sesama bangsa jika ada pergaduhan antara bangsa. Bersatu padu teguh tiada pilihan, jika semua mahu bertahan. Bersikap degil cetus bantahan, berbunga rapuh pucat lamahan. Yang bermaksud kita perlulah berganding bahu jika mahu mempertahankan bangsa. Janganlah bersikap degil yang boleh mencetuskan bantahan. Bersatu padu sahut seruan, bersihkan minda tentu haluan negara bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kisna Batrisha binti Muhammad Asmar. Saya dari kelas 6 inovatif. Hari ini saya ingin mendendangkan syair yang bertema Gema Perpaduan. Sebelum saya mulakan, ini ialah folder syair yang telah saya buat. Ini pula ialah syair yang dipilih dan maksud setiap syair. Duhai rakan teman sejati, ayo dengarlah pesanan sakti.
Maksud rangkap pertama ialah penyair berpesan kepada rakannya agar sentiasa menjaga adab dan menabur bakti kepada negara. Maksud rangkap kedua ialah kita hendaklah ikhlas tanpa mengharapkan ganjaran demi bangsa. Seterusnya, maksud rangkap ketiga ialah menang dan kalah bukan ukuran tetapi sama-sama berganding bahu. Maksud rangkap keempat pula kita perlulah bersatu hati agar hubungan tidak rapuh. Akhir sekali, maksud rangkap kelima, jika semua bersatu hati, nama Malaysia pasti menjadi tumpuan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darusdini bin Nohaimi dari 4 Efektif akan menyampaikan sebuah sajak yang bertajuk Bumi Malaysia Berhati. Ku lihat teman bumi, bumi bangsa merdeka, aneka bangsa juga budaya hidup harmoni. Di sini aku dilahirkan, bumi Malaysia, bumi bertuah. Tiada peperangan, tiada kemusuhan. Tak kalah dengan kesejahteraan, tak kalah dengan kemusnahan, tak kalah dengan kesepitan. Gajah memberi bantuan. Udara yang ku hirup nyaman dan segar di bumi ku ini. Malaysia, bumi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasha Sofia binti Abdul Razak. Kelas saya dari 5 Inovatif. PBL Bahasa Melayu mendeklamasikan sajak yang bertajuk Silang Budaya. Teman, berbeza budaya, kelainan tutur bicara, usah jadikan jurang pemisah. Kerana kita ada tali pengikat, bahasa kebangsaan. Teman, seni budaya dan jati diri, niat suci berhati murni, raikan budaya. Ketatasusailaan kita peliharalah sampai bila-bila. Di mana-mana teman, di mana-mana pun berada, di sekolah, di Menara Gading, di medan mencari rezeki sesuap nasi. Carilah persamaan silang budaya kemegahan kita. Budayaku, luhur budayaku, tersohor bahasaku, unggul dengan bahasa budaya kita bersatu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Haris Ramlan Asuha binti Ishak daripada 3 Kreatif. Hari ini saya akan membentangkan hasil kerja saya. Hati wajah maksudnya bersemangat. Besar hati maksudnya gembira. Air muka maksudnya riak wajah seseorang. Buah hati maksudnya orang yang dikasihi. Kaki ayam maksudnya tidak memakai kasut. Terang hati maksudnya mudah belajar. Cakap ayam maksudnya tulisan yang buruk. Lipas kudung maksudnya pantas membuat kerja. Otak cair maksudnya cantik. Hidung tinggi maksudnya sombong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azra Batisha ingin mendeklamasikan sajak yang bertajuk Selamatkan Bumi Kita.
bersama sekata. Lestarikan sekolah kita. Persekitaran menyejukkan mata. Sekeliling pasti terjaga. Sekolah tampak ceria. Hanya 60 minit malam kita bergelak. Betapa banyak kita berjimat melestarikan sumber tenaga. Bersatu kita mengumpulkan sesama kita guna semula. Mengolah dan mengitar untuk kurangkan kerosakan alam. Yang saya deklamasikan tadi ialah rangkap pertama. Bersama-sama kita mengekalkan kebersihan sekolah kita agar sekolah kita kelihatan cantik dan bersih. Rangkap kedua, Earth Hour merupakan acara tahunan yang diadakan untuk menggalakkan kediaman dan pejabat untuk mematikan lampu yang tidak digunakan dan peralatan elektrik yang tidak digunakan selama 1 jam untuk membangkitkan kesedaran tentang perubahan iklim. Rangkap ketiga, kita perlulah mengitar semula recycle barangan yang masih boleh diguna pakai seperti kertas, plastik, tin aluminium, kaca dan sebagainya supaya bumi kita tidak akan tercemar. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Saya akan menyebutkan buku sirat bahasa Melayu yang itu projek saya, iaitu simpulan bahasa bermaksud ungkapan yang terdiri daripada 2 atau 3 perkataan yang mempunyai makna tertentu. Nama saya Akram Ryan daripada kelas 3 kreatif. Makan angin bermaksud berehat atau bersia-sia. Anak emas, anak yang disayangi. Ringan tulang maksud orang yang rajin. Otak cair maksud pandai atau cerdik. Buta huruf maksud tidak tahu membaca dan menulis. Langkah 1000 bermaksud lari dengan pantas. Mata duitan maksud orang yang tamak. Buah tangan bermaksud memberi hadiah kepada orang. Tangan jering maksud orang yang pedekut. Ulat buku maksud orang yang rajin membaca buku. Kaki bangku maksud orang yang tidak tahu bermain bola sepak. Berat tulang bermaksud orang yang malas buat kerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Damia Ibtisam dari 5 Kreatif. Pada hari ini, saya ingin mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Hargailah Dirimu. Dan saya ingin menerangkan maksud-maksud rangkap sajak. Rakan, awasi sekelilingmu. Di sana, di sini virus membiak, menanti mencari mangsa. Bergerak secara senyap, terasa sakit di badan, terasa sakit di tekak. Rakan, jagalah kesihatanmu, amalkan kebersihan, patuhi peringatan, patuhi arahan. Rakan, lihatlah kehijauan, pepohonan di hutan. Rehatkan mindamu, lupakan kekusutan, lupakan kerisauan, hargailah dirimu. Baiklah, sekarang saya ingin menerangkan maksud sajak rangkap pertama.
Penulis menyeru agar semua kawan untuk menjaga diri sendiri kerana virus akan menyerang kita pada bila-bila masa sahaja sehingga kita sakit. Maksud rangkap kedua ialah kita mesti menjaga kesihatan dan mengamalkan kebersihan dengan cara mematuhi peringatan dan arahan yang diberikan. Maksud rangkap ketiga, kita boleh merehatkan otak kita dengan melihat kehijauan seperti pokok-pokok di hutan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Nasabira binti Ahmad Syakir dari kelas 5 kreatif ingin mendeklamasikan sebuah sajak serta maksudnya. Teman, berbeza budaya, kelainan tutur bicara, usah jadikan jurang pemisah kerana kita ada tali pengikat bahasa kebangsaan. Maksudnya, bahasa kebangsaan dapat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. Teman, seni budaya dan jati diri, niat suci berhati murni, raikan budaya, ketatasusisilaan kita, peliharalah sampai bila-bila. Maksudnya, amalan menghargai dan meraikan seni budaya lain dan mempunyai jati diri dan beradab sopan hendaklah menjadi amalan sepanjang hidup. Teman, di mana-mana pun berada, di sekolah, di Menara Gading, di medan mencari rezeki sesuap nasib, carilah persamaan silang budaya, kemegahan kita. Maksudnya, rakyat Malaysia hendaklah mencari persamaan silang budaya yang dibegahi walau di mana pun berada. Budayaku ulur, budayaku tersohor, bahasaku unggul. Dengan bahasa, budaya kita bersatu. Maksudnya, budaya dan bahasa Malaysia yang masyhur telah menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masya Rayana binti Mazan dari kelas 5 kreatif. Ingin mendeklamasikan sebuah sajak serta maksudnya. Rakan, awasi sekelilingmu. Di sana sini virus membiak, menanti mencari mangsa, bergerak secara senyap. Terasa sakit di badan, terasa sakit di tekak. Maksudnya, penulis menyeru agar semua kawan untuk menjaga diri sendiri kerana virus akan menyerang kita pada bila-bila masa sahaja sehingga kita sakit. Rakan, jagalah kesihatanmu, amalkan kebersihan, patuhi peringatan, patuhi arahan. Maksudnya, kita mestilah menjaga kebersihan dengan mengamalkan kebersihan dengan cara mematuhi peringatan dan arahan yang diberikan. Rakan, lihatlah kehijauan, pepohonan di hutan, rehatkan mindamu, lupakan kekusutan, lupakan kerisauan, hargai dirimu. Maksudnya, kita boleh merehatkan otak kita dengan melihat kehijauan seperti pokok-pokok di hutan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Project-based learning Bahasa Inggris. Sedih.
sikit. Kuat sikit. Makin pelan pula suara. Dan okay, thank you. Thank you, Zaki. Everybody, my name is Dr. Alec Jaya from class 620. Today I will be sharing about my education. Life is a share. Because I love people and I love sharing my creation with people. The best thing about a chef is that I can give people the happiness of eating my food. That's all. Alright, thank you. Hello and good afternoon everyone. My name is Aina Maria Betty Abdulaziz. My future job is to be an police traffic when I'm older. In the job I pick, I sometimes control the road if there traffic jam, and if there isn't any jam, I will be in my office working on a computer. My working place is either in the office or on the road. Tak apa. Itulah lah. The police traffic uniform is either black or white. It's also a full uniform, example like the one I'm wearing right now. Okay, good. Okay, good. Why I choose this job is also because I want to follow my mother's step. But then also because I don't have because I don't know what to be in the future. Okay. Hello everybody, my name is Janisha from class 9 Creative. Today I will be sharing you about my ambition. My ambition is to be a soldier because I want to keep our country safe and people. I also want to keep our country safe at all times. And the other reason I want to be a soldier is that I can use guns. And a fun fact about a soldier is that they get called by their last name. And as you can see here, it says Andrew. And Andrew is not my name like I introduced, but my name is Janisha and my last name is Andrew. Okay. I am proud of my ambition and I really hope to be a soldier in the future. That's all from me. Thank you. Okay. 1, 2, start. Hi, Assalamualaikum and good morning. My name is Irene. Today I will talk about my dream job. My dream job is to be a footballer. A few equipment to play football is jersey, short, ball, and football shoes. I want to be a footballer since 6 years old. I choose this job because I want to make money and popularity by entering a tournament. I hope I can make my parents proud and I will show to the world I am good in football. Thank you. Assalamualaikum and good morning. My name is Muhammad Ada Ifan Muhammad Karul. I am from 6 University. Today I want to talk about my dream job. My dream job is to be an astronaut. I have been dreaming to be an astronaut since I was 6 years old. I want to be an astronaut because I want to do research and explore the outer space. Thank you. Hi, my name is Ani Akmal from class 6
Today I would like to share about my favorite job. I want to be a teacher. I want to be a teacher because I have to work hard and pay attention while teacher are teaching. I want to be a teacher because I want all students to be good and smart. I want to be an example to my students and the community. Teaching and educating is a noble job. Thank you. Very good. Hi, my name is Najwa. I am from CE. I would like to share about my favorite cool job. I want to be a makeup artist because I like makeup. Makeup can make person look beautiful. And this item makeup I have eyeshadow, makeup brush, eyeliner, and mascara. I need to study hard to achieve my goal. I have worked hard and pay attention while teachers are teaching. That's all from me. Thank you. Very good. Hi, my name is Siti Humaira from 6 Effective. Today I want to share about my favorite job. I want to be a teacher. I want to be a teacher because it's so rewarding and I love children. I have studied hard to be a teacher. I love teacher. Thank you. Hi, my name is Safia from class C Effective. Today I would like to share about my favorite job. I want to be a teacher. I want to be a teacher because I can teach teach students to be smart, and I can teach students how to take care of the environment in this world. I have to study hard for a goal, and I have to work hard and pay my attention what teacher are teaching. Thank you. That's all for me. Thank you and bye-bye. My name is Ifang. I'm from 6 Effective. Today I would like to share about my favorite job. I want to be a teacher. I want to be a teacher because I like children and I want to teach them to be smart. I have to study hard to advance my goal. I have to focus while teaching. That's all for me. Thank you. Very good. Hi, my name is Darwish. I'm from 16 Effective. I want to share about my jobs. My job is engineer because I want to building a house. Building house. A house. This is my maps. I need to study hard to achieve my goal. I will and teacher teach me. Thank you very much. Hey. I am video game designer. My name is Muhammad Nitsafran from 6 Effective. Today I would like to tell you about my favorite job. I want to be a video game designer. I want to be a video game designer because I like to play a game. This is the game that I like to play. Minecraft. Roblox. I need to study hard to achieve my goal. I have to work hard and pay attention while teacher is teaching. That's all from me. Thank you. Everyone, hi, my name is Nardami Husna. I'm from 5 Effective, and today I'm going to talk about my egg sandwich. I use are bread, eggs, pepper, mayonnaise, salt, butter, and lettuce. Firstly, I chop 2 eggs, and then I use 2 tablespoons of mayonnaise, pepper powder, and a pinch of salt, and then mix them together. Secondly, I spread the butter on the
the bread slices. And then I put the lettuce and the egg mixture on the bread slices. I cover up with the other bread slices. Lastly, I cut the sandwich into halves, and I'm happy with my outcome. Thank you. Hi, my name is Alisha Husna. I'm from Start 5 Effective. Today I'm going to share my simple recipe about tuna mayo sandwich. The ingredients that I use are bread, lettuce, tuna mayo, pepper, and cheese. Firstly, put the tuna on the bread and cover it with lettuce. Then I put some cheese. Finally, I cut the sandwich and sprinkle some pepper and decorate with lettuce. I'm happy with my outcome. It tastes nice. Thank you. Very good. Hi, good morning everyone. My name is Zara Safia from 5 Effective. Today I'm going to share about my sandwich. The ingredients are bread, egg, sauce, salad and carrot. Firstly, I put bread on the plate. Second, after that I put carrot and salad. Lastly, I put egg and sauce, and I put another bread on top of it. That's all for today. Thank you. I am happy with my outcome. Very good. Morning everyone. Hi, my name is Nurhana Khairin. I'm from 5 Effective. Today I'm going to talk about vegetable salad. First, the ingredients are cucumber, salad, cabbage, tomato, carrots and tomato and eggs and some chicken. Firstly, I put some salad and cabbage. Secondly, I put some tomato, carrots and cucumber. After that, I put some sauce salad. Finally, I'm happy with my outcome. Thank you very much. Very good. Hi, my name is Nur Anissa. I am from 5E. Today I will to share about fruit salad. I use grape, apple, orange, mayonnaise and liquid milk. Firstly, I use mayonnaise and liquid milk. Then I mix the fruit. Secondly, I happy with my product because the taste is so delicious. Thank you. My teacher and my friends. My name is Arisa Adi Binti Muhammad Rizwan. I'm from class 5 Proactive. And today I'm going to share an egg sandwich. I use 2 slices of bread, mashed egg with onion, salad, and tomatoes. The egg sandwich is tasty and delicious. I am happy. I am happy and excited with my outcome. I love my egg sandwich. Very good. Hi everyone, I'm Fayad Zafran from 1R. Clock. I know. Bottle. Apple. Sweater. Lemon. Zip.
Plants. Pot. Ring. PBL Mathematic. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nurulani. Nama saya Nurulani. Kami dari kelas 3 inovasi. Inilah hasil projek jam kami yang sekarang sedang menunjukkan bola suku. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Sarah Salsabila. Nama saya Kasim Umaira. Nama saya Nur Kasim Marisa. Nama saya Muhammad Razif Firas. Kami dari kelas 3 inovatif. Inilah hasil projek jam kami. Jam sekarang sedang menunjukkan pukul 11.10. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Syekhul Syekhul. Nama saya Nur Damir Latisha. Nama saya Aisyah. Nama saya Nur Kasih Iman. Nama saya Kisha. Kami dari kelas 3 inovatif. Inilah hasil projek jam kami. Jam sekarang sedang menuju pukul 12.30. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Marisa. Nama saya Izen. Nama saya Janatul. Nama saya Putri. Nama saya Seri. Inilah hasil projek jam kami. Jam sekarang menunjukkan pukul 2. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Marisa. Nama saya Izen. Nama saya Janatul. Nama saya Putri. Nama saya Seri. Inilah hasil projek jam kami. Jam sekarang menunjukkan pukul 2. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Siti Hawa. Nama saya Isyaikara. Nama saya Daya Idarisa. Nama saya Nur Kati Amina. Kami dari kelas 3 inovatif. Inilah hasil projek jam kami. Jam sekarang sedang menunjukkan pukul 6. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Putra. Nama saya Fasih. Nama saya Ashraf. Nama saya Ahmad. Nama saya Syamil. Kami dari kelas 3 inovatif. Inilah hasil projek jam kami. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.30. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Hadif Irfan. Nama saya Muhammad Rizki. Nama saya Muhammad Akil Hadif. Nama saya Muhammad Haris. Nama saya Abu Zah. Kami dari kelas 3 inovatif. Inilah hasil projek jam kami. Jam sekarang sedang menunjukkan pukul 10 suku. PBL Saints. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Irdina dari kelas 4 kreatif. Ini adalah buku skrip saiz saya. Ianya bertajuk Haiwan Vertebrata dan Haiwan Invertebrata. Contoh haiwan invertebrata, haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Seperti cacing, tapak Sulaiman, lebah, rama-rama, laba-laba, semut dan pepatung. Contoh haiwan vertebrata, haiwan yang mempunyai tulang belakang. Seperti mamalia, ikan dan burung. Haiwan mamalia. Contoh seperti anak, tikus dan gajah.
burung pula seperti burung hantu, burung layang-layang dan burung pipit. Ikan. Ikan nemo, ikan dori dan ikan bawal. Reptilia. Contohnya seperti cicak, buaya dan ular. Terakhir sekali, amfibia. Contohnya seperti salamander dan katak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Ahmad Zarif Izikri dari kelas 4 kreatif. Saya akan membentangkan buku skrip sains saya yang bertajuk Haiwan Invertebrata dan Haiwan Vertebrata. Di muka surat pertama terdapat gambar saya, nama saya, kelas saya, tajuk buku skrip sains dan guru mata pelajaran sains saya iaitu Puan Zurina binti Hashim. Apakah itu haiwan invertebrata dan haiwan vertebrata? Haiwan invertebrata ialah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya ialah belalang, cacing, udang, lebah dan nyamuk. Haiwan vertebrata pula ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Contohnya ialah kucing, burung, ikan dan katak. Tulang belakang haiwan berfungsi untuk menyokong tubuh badan, memberi bentuk badan, melindungi organ dalaman serta membantu dalam pergerakan haiwan. Haiwan vertebrata terbagi kepada 5 kumpulan iaitu mamalia, amfibia, ikan, burung dan reptilia. Kumpulan haiwan vertebrata yang pertama ialah mamalia. Organ pernafasannya ialah peparu. Cara pembiakannya ialah melahirkan anak. Litupan badannya ialah berbulu halus. Habitatnya ialah darat. Contoh kumpulan haiwan mamalia ialah harimau, singa, rusa dan kuda. Tahukah anda, ikan paus tidak tergolong dalam kumpulan ikan? Mengapa ya? Ikan paus ialah haiwan mamalia kerana melahirkan anak dan bernafas menggunakan peparu. Kelawar pula ialah haiwan mamalia yang dapat terbang tetapi tidak dikelaskan dalam kumpulan burung. Manakala platypus pula haiwan mamalia unik. Bertelur tapi menyusukan anak. Kumpulan yang kedua ialah amfibia. Organ pernafasannya ialah peparu dan kulit lembap. Cara pembiakannya ialah bertelur. Litupan badannya ialah kulit lembap. Habitatnya ialah darat dan air. Contoh haiwan dalam kumpulan amfibia ialah salamander, sesilia, newt dan katak. Kumpulan yang ketiga ialah ikan. Organ pernafasannya ialah insang. Cara pembiakannya ialah bertelur. Litupan badannya ialah bersisik. Habitatnya ialah air. Contoh kumpulan ikan ialah ikan koi, ikan kerisa, ikan emas dan ikan badut. Kumpulan yang keempat ialah burung. Organ pernafasannya ialah peparu. Cara pembiakannya ialah bertelur.
Litupan badannya ialah berbulu pelepah. Habitatnya ialah darat. Contoh haiwan dalam kumpulan burung ialah ayam, burung helang, burung unta dan burung bangau. Kumpulan yang terakhir sekali ialah reptilia. Organ pernafasannya ialah paru-paru. Cara pembiakannya ialah bertelur. Litupan badannya ialah bersisik atau berkulit keras. Habitatnya ialah kebanyakannya di darat. Contoh haiwan dalam kumpulan reptilia ialah ular, biawak, buaya dan kura-kura. Sekian pembincangan saya pada kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan hasil kerja haiwan imajinasi kami yang bernama Akuci. Akuci tinggal di kawasan yang sejuk yang mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada cuaca melampau dan musuh. Iaitu Akuci mempunyai tanduk yang tajam dan duri di belakangnya yang akan ditembak apabila berasa terancam. Akuci juga mempunyai bulu yang tebal dan cuping telinga yang kecil untuk mengurangkan kehilangan haba daripada badannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua pada kumpulan 5 ingin menggunakan haiwan imajinasi kami yang bernama Lempi. Haiwan imajinasi kami tinggal di kawasan sejuk. Ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada cuaca ialah lemak yang tebal. Ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada musuh ialah otot yang kuat dan tanduk yang tajam. Jika lapar khas haiwan imajinasi kami ialah berkulit keras dan ia juga boleh menyamar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan haiwan imajinasi kami yang bernama Dizzy. Dizzy tinggal di kawasan yang panas. Ciri-ciri khas Dizzy ialah sisik yang keras, Tanduk yang tajam untuk mempertahankan diri. rasanya hanya besar. Ia mempunyai cuping telinga yang besar untuk melindungi diri daripada cuaca yang melampau. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan haiwan imajinasi kami yang bernama Dizzy. Dizzy tinggal di kawasan yang panas. Ciri-ciri khas Dizzy ialah sisik yang keras, Tanduk yang tajam untuk mempertahankan diri. Rasanya hanya besar. Ia mempunyai cuping telinga yang besar untuk melindungi diri daripada cuaca yang melampau. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. PBL Sejarah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aisyakal bin Muhammad Safwan. Saya di dalam 5 efektif. Saya akan tunjukkan bahan-bahan yang membuat pohon ilmu bendera diraja. Mula-mula ini saya gunakan cawan plastik untuk nampak palsu. Saya guna kertas warna. Saya guna kertas warna untuk nak buat macam apa ni? Macam palsu punya corak. Saya letak pasir dengan batu. Saya letak ranting untuk nak buat dia punya batang dia. Lepas tu saya guna stiker. Saya guna stiker untuk nak buat daun-daun dia. Selepas ini ialah bendera yang di Pertuan Agong. Yang kedua ialah
bendera Raja United Kingdom. Bendera Ratu United Kingdom. Yang nombor ketiga, bendera Ratu Denmark. Lepas tu yang keempat ialah bendera Raja Thailand. Yang ketiga ialah bendera yang nombor kelima bendera Raja Maghribi. Itu sahaja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Yunus bin Muhammad Fitri dari kelas 5 efektif. Ini contoh pohon ilmu saya. Pemerintahan beraja merupakan corak pentadbiran yang tertua di dunia. Raja menjadi tonggak utama dalam sistem pemerintah beraja. Kini terdapat 43 buah negara di dunia termasuk Malaysia yang masih mengamalkan institusi raja. Ini antara bendera institusi raja di dunia. Pertama, bendera Ratu United Kingdom. Kedua, bendera Ratu Denmark. Ketiga, bendera Raja Maghribi. Keempat, bendera Yang di-Pertua Agong. Kelima, bendera Raja Thailand. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Ehsan bin Faridam. Saya dari 5 efektif. Dan hari ini saya akan membentangkan pohon ilmu diraja saya. Bahan-bahan yang saya menggunakan untuk buat pohon ilmu diraja ialah tawan yang kecil dan kad vanila dengan bunga kering. Saya akan terang raja-raja di dunia. Yang pertama, Ratu United Kingdom. Yang kedua, Ratu Denmark. Yang ketiga, Raja Maghribi. Yang keempat, Raja Thailand. Yang terakhir, bendera yang di-Pertua Agong. Sekian, terima kasih. PBL RBT. Pencipta kereta ini. Hari ini saya akan membentangkan hasil kerja, iaitu kereta impianku. Saya mendapat inspirasi daripada kereta Proton Iris ayah saya. Kereta ini berfungsi untuk membawa keluarga saya berjalan-jalan ke seluruh Malaysia. Bahan-bahan yang saya gunakan semasa menghasilkan kereta ini ialah seperti kotak terpakai, kertas lukisan, hot glue gun, pita pelekat dan pensel. Bentuk asas yang saya gunakan ialah bentuk bulat untuk tayar kereta dan bentuk 4 segi tepat untuk cermin hadapan dan plat nombor kereta. Terdapat beberapa jenis garisan yang saya gunakan dalam lakaran kereta ini seperti
garisan halus dan garisan tebal. Akhir sekali, saya membuat kemasan dengan pensel warna merah, hitam dan kuning untuk mencantikkan lagi kereta impian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Amsyar bin Alif Ashraf. Saya dari kelas 4 kreatif. Dan ini adalah hasil lakaran kereta saya. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat kereta ialah penutup botol, selotip, kotak, cat warna dan stapler. Dan ini adalah bahagian depan. Ini bahagian kanan dan ini bahagian kiri. Ini adalah bahagian belakang. Ini adalah bahagian kiri, pintu dan tayar. Dan ini adalah bahagian kanan, tayar dan pintu. Dan ini adalah bahagian belakang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Naura Idina binti Muhammad Al-Mardi dari kelas 4 kreatif. Hari ini saya akan membentangkan projek kereta. Inilah hasil lakaran saya. Bahan-bahan yang saya gunakan ialah cardboard, cat dan gam cair. Ini bahagian depan dan ini bahagian belakang. Ini bahagian tepi kanan dan bahagian tepi kiri. Ini tikar sebelah kiri dan ini pintu sebelah kiri. Ini pula tingkap sebelah kanan dengan pintu sebelah kanan.